kita melihat orang yang suka dipuji, kita kena kurangkan pujian kepadanya, karena kita nak tolong dia supaya ingat Allah. Kalau kita, sebab tu kita tengok pemimpin dia panggil istilah mengampu, dipuji. Bila pemimpin jatuh, siapa kat kawan dia? Oh kita tahu dia ni tak jujur dalam pujian. Kita mesti jujur dalam bercakap, jujur dalam pujian, dan jujur dalam nasihat. Ini kehidupan orang mukmin yang sebenar. Sebab dia malu bila dipuji, kerana dia sibuk memuji Allah. Bila orang puji dia malu lah, puji dia baru sebab yang itu pun Tuhan yang baik. Sebab itu kebanyakan orang soleh bila dipuji, dia akan sebut apa? Kalau benda itu ada pada dia, dia berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma ya'lam. Ya Allah, aku jadikan aku lebih baik daripada apa yang disangkakan. Kalau pujian itu tak betul, maka istighfar kepada Allah. Kita kadang-kadang nampak macam baik, tapi kita hati aku buat maksiat. Ketika mana orang puji kita baik dan kita tahu kita buat maksiat, ulama menyatakan istighfar. Dan pujian itu adalah satu benda yang menipu. Zahirnya kita bagus, tapi kita baru saja lakukan maksiat kepada Allah. Apa yang kita patut lakukan, kita kena beristighfar kepada Allah. Ini tasawuf mengajar kita. Sebab tasawuf ini kita ajak kita jangan lupa diri. Dan orang yang paling kenal dia kita, bukan orang kita saja. Balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'adhira. Manusia ini dia seorang saja yang kenal diri. Mak pun tak kenal, kita patut. Walaupun kata mak kenal betul-betul, kenal sebahagian saja. Tapi dia tak tahu anak dia pernah melakukan maksiat yang tu. Dia tak tahu anak dia tu di luar buat duduk. Depan Masya Allah. Jalan tak? Assalamualaikum. Belakang duduk sini. Apa tu? Hatta suami pun tak kenal isteri dia. Kalau kenal isteri dia, apa ramai isteri yang curhat. Dan isteri pun tak kenal suami. Masya Allah. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Bukan tasbih. Di belakang tu dia, ya, ini Lofa, Muhammad Lofa. Gue tu dan nak sebut bagi bahawa manusia tidak akan kenal manusia. Sebab dia panggil apa? Hati lain apa? Dalam kita rambut sama kita hati sulam lain apa dalam lagu ni. Ni dia ada lagu ikhlas. Mulut lain hati dia panggil itulah apa? Rambut hitam. rambut sama hitam. Hati lain. Dan begitu. Maknanya kita sukar mengenal manusia. Sebab itu kata Sayyidina Ali, al-ain barah bil khawatir. Nak tengok orang tu baik tengok mati dia. Sekarang ni tak tahu macam mana. Kita nampak masya-Allah hebat. Kita tengok mati. Kata dalam hati. Al-ain barah bil khawatir. Tengok dia ni jahat. Tengok mati di Majlis Haram, mati ketika bertasbih, mati ketika mana syahid. Menentukan seseorang itu tengok mati dia macam. Itulah kehidupan. Pada mati kita baca Quran, alhamdulillah. Ini yang kita berubah, penghujung kita macam mana. Baik, jadi kita mesti ada action. Yang kedua mesti ada apa? Ustaz, nak tanya boleh? Sila. Okey Ustaz, macam ni contoh macam Ustaz kata, bila kita buat sesuatu kebaikan, kita tak cerita ke orang. Contoh macam dalam konteks kerja, kalau kita berbuat sesuatu, adakah kita perlu macam takut nanti perception orang, tak payahlah cakap dengan pun nanti kurang pahala aku. Kalau kita kerja, kita laporan untuk amanah, itu lain lah. Itu tak kira macam contoh dah buat sesuatu, contohlah buat video, tapi dia sembunyikan video tu tak bagi tahu. Itu lain. Itu lain itu konteks lain Itu masih Ustaz. Ya, orang tengok tak wajah lah. Benda yang wajib boleh diceritakan. Nanti sebaiknya benda sunat. Sedekah semua sunat, wajib boleh diceritakan. Kalau wajib orang tak bangga pun. Kalau kamu saya bawa tu, tak ada orang nak puji pun. Itu kewajipan kan. Dia benda wajib orang tak puji. Saya bagi nafkah pada isteri saya, tak puji apa? Yang wajib pun. Yang masalah ni benda sunat. Baik. Kemudian yang kedua mesti ada, dipanggil Syekh. Kalau tidak ada, kawan as-sadiq. Kita mesti berkawan dengan orang yang ikhlas. Sebab kan kita banyak NLP dan sebagainya, kita semua ada aura. Kalau kita bercakap orang cakap besar, kita tak tahu orang cakap besar. Orang semua dia. Orang saya, naknya kejayaan semua saya. Semua dia. Orang mukmin dia takut sebut saya. Sebab dia bimbang
akan menghapuskan pahala dia. Malah harta pun disebut ini harta Allah Ta'ala. Ada lipat jadi macam forum begitu kalau tanya ni minta duit pada dia, kata apa? Semua kejayaan dia hasil adalah usaha. Jadi dia menjadi forum. Nama disimpan tapi disimpan dalam bentuk yang tidak bagus. So, mesti ada kawan. Kita mesti berusaha mencari kawan yang dia tidak ada kepentingan dengan kita. Dia berkawan kita tak ada kepentingan apa pun. Bukan kerana uang, bukan kerana markas, bukan kerana harta, tapi kita berkawan lillahi azza wa jalla. Dia nasihat kita pun tak ada kepentingan. Maka dia nasihat dengan baik, dia kata saya tak kepentingan. Maka dia tidak bimbang orang tu tinggal dia ataupun orang tu bersama dengan dia, sebab dia tidak ada kepentingan. Ini yang kawan kita puja. Kalau kita contoh nak cari doktor yang rawat kita pun kita berhati-hati. Nak cari engineer yang buat rumah kita pun kita berhati-hati. Begitu dengan kawan. Kerana kawan ini mempengaruhi makan dan minum pun pengaruh, pergaulan pun pengaruh. Sebab kita ada peringkat kawan ada 3. Ada 3 peringkat kawan. Yang pertama dia panggil maqam al-khullah. Ini maqam para nabi-nabi. Ini kita tak dapat capai dapat awliya. Yang kedua dia panggil as-sadaqah. Yang ketiga dia panggil az-zamalah. Ini maqam ni kalau kita ambil di kawan kita tak perlu minta izin. Macam Rasulullah Abu Bakar. Dia ambil izin Abu Bakar tak perlu minta izin. Memang Abu Bakar bagi apa nak ambil. Tak perlu bakat mawid tak perlu. Dia ambil poket mereka. Ini maqam yang tak ada dalam Islam. Ini maqam-maqam nabi dan awliya. Yang ni yang kita nak tekankan. Ini maqam sadaqah. Maqam sadaqah ni maqam yang mana kita membincang peribadi, menceritakan masalah kepada kawan. Yang kita hati kita bagi kepada dia dan hati dia bagi kepada kita. Ini mesti syaratnya orang soleh. Sebab kalau tak soleh, cerita habis orang. Rahsia kita jangan cerita kepada orang yang tidak soleh, kerana dia tidak ada prinsip menyimpan rahsia. Bahaya. Kalau dia cerita kesalahan kita, nanti dia cerita kepada orang yang maqam sadaqah, sentiasa menyimpan rasa kawan. Ini yang kita nak cari orang soleh. Maka kita tidur dengan dia, kita berjalan dengan dia. Ini supaya sadaqah. Yang ketiga takwa. Ini maqam assalamualaikum, ziarah. Kalau sakit kita bagi bantuan, ini zamalah. Ini kita boleh berkawan sama orang munafik ke, orang jahat ke, orang baik, kita tidak ada salah. Tapi dia punya hak dia tu zahir. Dia sakit kita ziarah, jumpa kita assalamualaikum. Kalau dia ada bantuan kita bagi bantuan. Tapi tak ada langsung benda-benda peribadi cerita pada dia. So kita mesti tahu. Yang ni dia tak ada. Tak ada sekarang ni. Tak ada ataupun sedikit. Yang ni dua ni kita tahu. Kepada siapa kita tahu. Sebab tu Nabi sebut apa? La ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan makan makanan kamu maka orang yang bertakwa. Sebab dia ada orang yang tak bertakwa makan sama kita. Dia tak ada bismillah, alhamdulillah. Jadi peradaban tidak ada, akhlak tidak ada. Orang yang begitu kalau kita jadikan sebagai rakan, teman, itu merupakan maqam sadaqah. Pasti diletakkan orang soleh. Sebab kalau kita sembahyang kita sebut apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Hubungan orang soleh sangat penting, kerana mereka lah yang akan bantu kita pada kiamat. Allah menyebut semua manusia menjadi musuh di antara satu sama lain, illa al-muttaqin, mereka orang bertakwa. Orang bertakwa nanti pada hari kiamat dia tengok kawan kita, dia tolong kita. Sebab itu dalam pemikiran kita mesti ada kawan soleh ataupun guru yang soleh. Dan yang ketiga membaca buku yang buat al-kitab, buku-buku orang ikhlas. Mesti ada buku-buku tasawuf. Maknanya bila kita ada buku yang tasawuf, paling kurang dari kita baca dia ada image. Pembacaan menghasilkan image. Buat ikhlas beritulah kita akan berusaha. So kita ada 3 cara, itu ilmu, guru dan pembacaan. Buku ikhlas.